Halo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan kepada semua viewers yang bersama Mem Maziah pada petang ini. Selamat petang, selamat sejahtera diucapkan. Apa khabar semua? Diharap berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, bagaimana dengan keadaan semasa PKP ya? Jadi alhamdulillah kita sudah pun boleh dine in kepada mereka yang sudah pun mendapat 2 dos. Jadi Mem Maziah pun sudah dapat 2 dos tapi tak berani lagi nak dine in atau sebagainya. Ya, masih ada rasa tidak yakin ya untuk dine in. Ya, untuk keluar ya daripada normal biasa, iaitu sekarang ini normal biasanya adalah berada di rumah. Ya, kurangkan berada di luar. Itu adalah normal sekarang. Jadi normal baru, kita akan bentuk normal baru di mana ya selepas PKP nanti. Okey, apa khabar? Diharap anda dalam keadaan sihat sejahtera, terutamanya ya bahagian mental kita. Jadi agak sebolehnya mental kita tidak terjejas dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Ya, kerana kalau mental kita terjejas, dia akan menjejaskan fungsi-fungsi lain dalam badan. Okey, sebagai contohnya, kalau mental kita terjejas, ya, mental kita akan terjejas, dia akan menghantar maklumat kepada kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon-hormon. Ya, jadi kalau mental kita terjejas, jadi diharap mental kita dapat kawal mental kita dalam keadaan yang sihat, iaitu kita hendaklah sentiasa berfikiran positif, sentiasa redha dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mental kita dalam keadaan baik, dalam keadaan positif, dalam keadaan sihat, ya, mental yang sihat, iaitu kita sentiasa hendaklah positif, ya, berada dalam circle positif, berfikiran positif, tindakan yang positif, dan kita redha dengan apa yang kita diuji, ya, itu yang penting. Jadi yang penting iaitu kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyakkan solat, perbanyakkan zikir, perbanyakkan tasbih, perbanyakkan berdoa, ya, melakukan perkara-perkara yang positif, dan kita hendaklah wujudkan keadaan yang seronok, gembira, ya, dengan ya bercerita benda yang gembira, ya, melihat perkara-perkara yang gembira, ya, menonton cerita-cerita yang gembira, sitcom dan sebagainya. Jadi itu akan mengembirakan kita dan hormon gembira akan keluar. Jadi kalau kita tidak gembira, keadaan sekeliling tidak gembira dan sebagainya, ya, hormon-hormon yang bertanggungjawab, ya, merangsang otak kita juga tidak yang dikeluarkan oleh otak kita yang tidak seimbang akan membuatkan hormon kita tidak seimbang. Jadi hormon contohnya serotonin, dopamin, norepinephrine, ya, norepinephrine, ya, yang bertanggungjawab mengawal perasaan di otak. Jadi kalau otak kita tak gembira, kita dalam keadaan tak seimbang. Hai, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bagi semangat pada Mem Maziah. Jadi kalau kita dalam keadaan yang murung, ya, dalam keadaan yang tidak seimbang, jadi dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang menyebabkan kita berada dalam keadaan yang murung, depression. Ya, disebabkan asalnya daripada otak kita. Ya. Jadi kita kena kawal otak kita supaya dalam keadaan yang sihat. Jadi kalau dalam keadaan otak kita yang sihat, ya, alhamdulillah kita gembira sebagai contohnya sekarang,
ya, kita wujudkan keadaan yang gembira, maka otak kita akan dalam keadaan yang stabil. Ya, bila otak kita dalam keadaan stabil, maka dia akan memberi maklumat kepada semua bahagian badan dalam keadaan yang stabil. Jadi akan berlaku kestabilan hormon dalam badan. Jadi kalau otak kita tak stabil, ya, kecewa, ya, kita cepat marah, ya, kita cepat marah dan sebagainya, menyebabkan, ya, otak kita tidak stabil, ya. Kalau otak tidak stabil, dia akan menghantar maklumat kepada kelenjar-kelenjar yang mana tidak stabil. Jadi hormon-hormon ini akan jadi tidak stabil dalam badan, menyebabkan kita akan cepat mendapat kemurungan. Ya, ini cepat mendapat kemurungan, dia ada proses, ya. Katakan kita dalam keadaan bersedih yang lama, ya. Kita dalam keadaan sedih yang lama ataupun kecewa, ya, dalam keadaan yang kecewa, dan kemudian kita tidak cuba untuk membetulkan keadaan dengan fikiran yang positif, ya, fikiran yang positif. Kita tak membetulkan keadaan dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak membetulkan, ya, keadaan mental kita, ya, mental kita tidak dapat dikawal sebab kita dalam keadaan kecewa, marah, ya, putus asa dan sebagainya, menyebabkan otak kita semakin tidak stabil. Bila tidak stabil, dia akan beri pusingan di mana, ya, pusingannya dia akan menghantar maklumat kepada kelenjar, ya, kelenjar dalam badan kita, menyebabkan badan kita mengeluarkan hormon yang tidak seimbang. Ya, jadi haywire dalam badan kita. Jadi bila badan kita dalam keadaan tak seimbang, hormon-hormon yang dikeluarkan tak seimbang, maka kita akan cepat mendapat kemurungan. Ya, jadi untuk elakkan ini, kita hendaklah kekal positif, ya, berada dalam circle positif, dan kita kena wujudkan keadaan yang gembira. Ya, kita tidak boleh melayan perasaan, kita tidak boleh, ya, berdrama, ya, untuk menagih simpati. Itu akan merugikan kita. Kita yang sepatutnya berusaha untuk kita merasa gembira. Okey, kita kena berusaha untuk merasa diri kita gembira. Cara-cara untuk buat kita gembira nanti akan datang, Mazia akan terangkan, ataupun secara tidak langsung sudah diterangkan pada episod-episod yang lepas, talk show yang lepas, talk show. Jadi kalau hormon kemurungan ini disebabkan oleh hormon, ya, hormon yang tidak seimbang, maka hendaklah berjumpa dengan doktor. Ya, berjumpa dengan doktor, dan juga boleh juga berjumpa dengan kaunselor, sekretaris, ya, psikoterapi, ya, supaya dapat membetulkan otak kita. Ya, kalau kaunseling, psikoterapi, ya, dia lebih kepada membetulkan minda kita, otak kita, cara otak kita berfikir, ya, cara kita menerima berita, cara kita bertindak. Kaunselor dan psikoterapi akan membetulkan. Hai Al-Khair, Khair Muhammad, terima kasih menemani Mazia semua, alhamdulillah. Jadi untuk yang kaunselor, dia tidak boleh memberi obat untuk kaunselor tidak boleh memberi obat kepada kita untuk seimbangkan hormon, tak boleh. Ya, dia hanya boleh, ya, membetulkan minda kita. Ya, kaunselor, psikoterapi, ya, dia boleh membetulkan minda kita menjadi lebih positif. Ya, kita lebih positif, kemudian cara menerima bagaimana kita menapis berita, bagaimana kita menerima berita, yang mana perlu ditolak, yang mana perlu disimpan, ya, yang mana perlu dielak, ya, berita-berita mana yang perlu dielak. Yang itu adalah mungkin
kaunselor boleh bantu. Ya, tapi kalau berkaitan dengan hormon dalam badan, ya, apabila yang ini kalau kita sudah berada dalam kemurungan, kita perlulah berjumpa doktor. Ya, kadang-kadang orang dalam kemurungan ini dia tidak sedar dia dalam kemurungan. So orang sekeliling ya patutnya membantu orang yang dalam kemurungan ataupun depression ini. Ya, orang sekeliling yang sepatutnya membantu dan memujuk untuk berjumpa dengan doktor. Jadi doktor akan tentukan ya sama ada perlu diberi obat untuk anti kemurungan ataupun obat psikoterapi. Ya, itu adalah bergantung kepada keseriusan kemurungan ataupun depression kita. Tapi apa yang boleh buat ialah boleh dibuat adalah kita betulkan minda. Ya, cara pemikiran. Cara pemikiran adalah sangat penting untuk mengelakkan kemurungan. Tapi kalau dah kemurungan, ya kadang-kadang kita tidak boleh elak ya. Kerana berita yang kita terima itu mungkin memberikan impak yang sangat besar kepada kita. Ya, kadang-kadang kita tidak boleh elak daripada berlaku kemurungan kerana berita ataupun apa yang terjadi itu memberi impak yang sangat besar kepada diri seseorang. Itu tidak boleh. Katakan kematian tempat yang bergantung macam tak bekerja ya. Contohnya satu situasi isteri yang tak bekerja, mempunyai 13 orang anak ya, dan mungkin suaminya tidak meninggalkan harta yang banyak. Jadi apabila berlaku kematian, ya, katakanlah kematian suami, jadi isteri ni hilang tempat bergantung, hilang punca dan mungkin kalaulah ya kematian itu lebih parah, na'udzubillah, ya berlaku kemalangan, ya di mana tak ada persediaan. Kalau sakit mungkin kita sudah ada persediaan. Macam Memazia, suami Memazia sakit, jadi kita sudah tahu dia akan pergi pada bila-bila masa sebab doktor dah maklumkan. Ya, doktor maklumkan 3 bulan, ya. Paling lama 3 bulan. Jadi dalam masa 3 bulan itu kita sempat bersedia dari segi mental. Tetapi apa kata kalau ya tidak dimaklumkan tiba-tiba hilang, ya. Hilang tempat bergantung di mana dengan tiba-tiba ya. Katakan kemalangan tiba-tiba dan tak ada suri rumah, anak 13 contohnya. Mungkin itu yang menyebabkan impak yang besar, tempat pergantungan yang sangat kuat dan hilang. Itu mungkin akan kalau tidak kuat ya, sesiapa pun untuk mendapat depression itu sangat tinggi. Jadi untuk orang yang demikian perlukan bantuan. Ya, bantuan ya di mana ya bantu menenangkan fikiran ya dan memberikan situasi yang gembira ya, tidak terlampau mengenangkan apa yang berlaku ya, dan hendaklah move on ya. Dan bantuan-bantuan yang perlu diberi kepada orang yang sedemikian adalah ya, kalau nampak dia dah berada dalam keadaan kemurungan, kena pujuk dia berjumpa dengan doktor dan jangan biarkan dia duduk bersendirian. Kita takut nanti dia akan membuat perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi hanya doktor saja yang boleh memberikan obat anti kemurungan ataupun obat psikoterapi. Ya, yang itu sekiranya kemurungan itu doktor yang akan tentukan sama ada obat mana yang perlu diberi, berapa dos dan sebagainya. Jadi untuk seimbangkan semula hormon dalam badan. Jadi itu adalah peringkat yang sudah parah lah. Jadi sebelum parah kita seharusnya elakkan daripada kemurungan. Jadi untuk disebabkan oleh hormon ini, ya, apa yang kita boleh kawal adalah kita kawal melalui otak. Ya, melalui otak. Ya, sebab hormon dikeluarkan oleh otak. Hormon tidak dikeluarkan oleh otak, tapi otak yang menghantar maklumat kepada kelenjar untuk mengeluarkan hormon.
Jadi secara tidak langsung otak yang mengawal ya kelenjar itu untuk keluarkan hormon. Sama ada kalau otak tak seimbang, otak yang tidak sihat ya, sudah ada mental illness, jadi itu akan menyebabkan lebih tinggi untuk dapat kemurungan. Dan ya jadi sekiranya mendapat obat dan sebagainya ya, dan kita hendaklah dapat perlu mendapat susulan berjumpa dengan doktor dengan kerap, sebab tidak semua obat itu akan sesuai dengan badan kita. Jadi kita kena sentiasa bagi feedback kepada doktor sama ada obat itu sesuai ataupun tidak. Kalau kita rasa kita makan obat itu semakin gemuk, semakin loya, muntah, kembung perut, ya, kitaran head tak teratur dan sebagainya, perlu dimaklumkan kepada doktor untuk doktor tukarkan obat anti kemurungan ataupun obat psikoterapi ini, supaya dia boleh tukar obat kepada obat yang lebih sesuai dengan badan kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey. So, perkongsian yang pendek ini diharap dapat manfaat kepada semua yang berada bersama Memazia, ya. Sedikit perkongsian daripada Memazia, ya, untuk slot live pada kali ini. Ya. Jadi sebelum Memazia undur diri, ya, ucapan ribuan terima kasih, mohon maaf, ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, ya, dan tidak senang mata memandang dan sebagainya, ya. Memazia ucapkan ribuan maaf, ya, dan yang baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu adalah datang dari kelemahan Memazia sendiri. Jadi sehingga jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum undur diri, dengarlah jingle daripada Bisco Cheese. Bye. Okay, bye. Terima kasih.